Baik, salam sejahtera, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafizi Azaman dalam Awani Pagi, dan kali ini kita begitu istimewa, kita menceritakan mengenai soal isu pertanian. Dan semestinya kalau kita lihat kepada dalam keadaan dunia berdepan dengan krisis pandemik COVID-19 ini, bekalan makanan merupakan faktor utama bagi kelangsungan hidup penduduk di sesebuah negara, dan bekalan makanan ini pula kita merujuk kepada sumber pertanian yang dijalankan oleh sesebuah negara, sama ada pengeluaran secara domestik, import maupun ekspor yang mencukupi untuk menampung keperluan penduduk, Fizi. Dan sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam membekalkan makanan, menjadikan bahan mentah kepada industri, menjana peluang pekerjaan kepada berjuta-juta orang. Tapi berdepan detik sukar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ramai petani-petani maupun peladang terkesan susulan tidak dapat memasarkan produk mereka secara lebih jauh dan juga lebih meluas. Dan ini sekaligus memberi impak kewangan kepada mereka untuk meneruskan operasi dan terus menyalurkan makanan ataupun bekalan makanan untuk tujuan domestik dan juga ekspor. Justru pelbagai inisiatif dan juga insentif yang diberikan kerajaan termasuk melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana dan juga beberapa perkara lain lagi. Betul. Dan kita lihat juga sebelum ini sebagai contoh Agrobank lah, dia menyambut baik pengumuman bantuan kewangan berjumlah 350 juta ringgit kepada agropreneur yang terjejas oleh COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai lebih lanjut mengenai insentif yang telah pun diberikan ini, kita bersama dengan Khadijah Iskandar, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, di Awani Pagi untuk kita berbincangkan mengenai apa agaknya inisiatif dan juga insentif yang diberikan kepada agropreneur di luar sana untuk mereka terus memperkasakan lagi dari sudut sektor pertanian di negara kita. Selamat pagi Puan Khadijah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Puan, pertama sekali bercakap mengenai soal penjana, yang mana kalau kita lihat hujung bulan Jun yang lepas, Perdana Menteri ataupun YB Menteri telah pun mengumumkan dana agro makanan berjumlah dengan 350 juta ringgit. Ia satu jumlah yang besar, disalurkan melalui Agrobank. Jadi kita nak tahu, bolehkah Puan Khadijah jelaskan bagaimana dengan dana tersebut, apa yang boleh dilakukan di bawah penjana melalui dana agro makanan ini? Ya, Agrobank telah pun mendapat dana khas daripada kerajaan di bawah penjana sebanyak 350 juta. Terlebih dahulu kita kena tanya kenapa penjana this is dedicated to micro enterprises, ya. Sebab kalau kita tengok dari segi statistics, microfinance ni adalah micro enterprises adalah tergolong dalam SME definition, di mana SME enterprises di negara ni dari segi jumlah usahawan, dari segi individual ataupun company ada lebih kurang dalam 1 juta, di mana 76% adalah represented by micro enterprises. 76%, jumlah yang banyak. Selama kalau kita convert that, about 760,000 peniaga-peniaga yang terlibat. Jadi di situlah kepentingannya untuk mengadakan bantuan-bantuan untuk golongan ini. Bila kita bercakap pasal dana agro makanan ini, dia bukan sahaja untuk peniaga-peniaga micro enterprises yang ada existing businesses. Kita juga memberi peluang kepada mereka-mereka yang mungkin hilang pekerjaan akibat kesan daripada PKP ataupun COVID-19 ini. Dana ini kadarnya adalah serendah 3.5%. Dan dia adalah pembiayaan tanpa cagaran, dan jumlah yang boleh dipohon adalah 1,000 hingga 50,000, dan tempoh pembiayaan adalah selama 5 tahun. Fokus kita dana ini adalah untuk golongan B40, macam saya mention tadi, untuk B40 dan mereka yang terkesan secara langsung atau tidak langsung oleh PKP dengan COVID-19, yang bermakna sesiapa yang ada perniagaan yang memang dah sedia ada terkesan boleh memohon, ataupun mereka yang baru hendak memulakan perniagaan. Mungkin ada mereka-mereka di luar sana yang telah hilang pekerjaan dan ingin mencari sumber pendapatan yang baru. So bolehlah mencuba untuk menjadi pengusahawan pertanian, ya. Daripada pertanian, bila kita sebut pasal agro makanan ni dia daripada penanaman hinggalah proses-proses yang seterusnya, from upstream to downstream.
Siapa-siapa yang terlibat dalam perniagaan tersebut dia layak untuk memohon. Saya juga ingin memaklumkan bahawa kita telah pun membuka permohonan semenjak September ya. So hari ini 23 bulan, semenjak lebih kurang 2 weeks kita dah buka untuk permohonan. Kita telah pun mencatatkan approval sebanyak 5,932. Jumlahnya adalah 42 juta. Dari segi disbursement, jika selepas di-approve, kita kena ada buat proses lagi sikit sebelum duit tu kita disburse. So disburse kita dah ada lebih kurang dalam 20 juta lah. Kita telah, target kita cuba nak disburse sebanyak 100 juta dalam tahun ini. Dan kita juga ingin memastikan bahawa fund ini akan habis digunakan insya-Allah pada tahun hadapan lah, suku pertama. Ada tarikh tutup tertentu ke, Puan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi sebab kalau kita tengok dah dalam kita buka 2 minggu pun dah ada 42 juta yang di-approve ya. Yang dah disperse dalam 20 lebih juta, so dia agak cepatlah. Dia punya proses tu dengan utilization tu agak cepat. Agak memuaskan. Baik Puan Khadijah, kita tadi dah bercakap mengenai sedikit mengenai penjana yang diumumkan oleh YB Menteri itu. Jadi kita nak tahu apa agaknya fasiliti pembiayaan lain yang ditawarkan oleh Agrobank kepada usahawan agro, dan difahamkan ada melaksanakan program micro relief iaitu Agrobank Micro Enterprises Special Relief Program. Mungkin dapat dihuraikan mengenai perkara itu. Selain daripada penjana itu, kita ada juga dapat dana-dana disebabkan oleh post-COVID ni. Selepas PKP, jana-jana yang disediakan oleh kerajaan disalurkan melalui Agrobank. Kita juga selain daripada memberikan dana tambahan, kita juga mengadakan restructuring and rescheduling. Sebab tu kita adakan program micro relief ni. Dia bukan sahaja memberi dana tambahan, tetapi juga kita menstrukturkan semula pembiayaan yang sedia ada dengan Agrobank lah, sebab pelanggan-pelanggan Agrobank ataupun pelanggan-pelanggan yang baru. Sekiranya mereka ada pembiayaan dengan Agrobank, then of course we will look into the restructuring and rescheduling sekali. Sebab kita nampak usahawan-usahawan ni, diorang mungkin ada perniagaan tapi telah terkesan dan memerlukan pembiayaan yang baru. Jadi kita bagi dia pembiayaan yang baru supaya dia dapat generate cash flow to pay both the existing dengan yang baru punya financing. So kita ada dalam prihatin sebelum penjana, kita ada package prihatin di mana ada berbagai financing ya, SRF, Agrofood, Micro Enterprise Finance and Agriculture and all economic sectors. Yang ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia, di mana jumlahnya adalah jumlah pembiayaannya dalam 1,000 hingga 150,000 depending on the type of businesses, dan dia punya tempoh pembiayaan 5 tahun hingga 7 tahun. And kita pun ada flexible structure yang macam kita mention tadi. Ada juga yang macam moratorium period juga, tak payah bayar immediately selepas kita dapat permohonan tu. Kita bagi masa untuk perniagaan dia stabil dan baru dia mula pembayaran semula. And tadi saya dah mention kadar ya, serendah 0% hinggalah 7%. And selain daripada SRF, AF, MEF, AES tadi, kita juga ada satu lagi dana khas daripada Kerajaan Sarawak, di mana dana ini pun ada yang kadarnya serendah 0%. Untuk detail, kami galakkan semua yang berminat untuk menghubungi cawangan-cawangan kami ya, untuk mendapatkan lebih lanjut lagi jenis-jenis dana yang layak diterima. Puan, dalam masa yang sama juga kita nak mengetahui sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan itu dilaksanakan, berapa ramai sebenarnya yang telah pun pihak bank terutamanya Agrobank bantu untuk bangkit semula, dan jenis-jenis bantuan yang Agrobank dapat sediakan untuk membantu? Dari segi bantuan ni, saya rasa daripada
April hari itu kerajaan telah pun membuat pengumuman berkenaan dengan auto moratorium ya. Jadi daripada bantuan auto moratorium itu juga adalah satu bentuk bantuan di mana semua pelanggan-pelanggan kita tidak perlu membuat pembayaran selama 6 bulan. Suka saya berkongsi jumlah beneficiaries of this initiative di Agrobank sahaja seramai 147,530 individu dan juga pengusaha-pengusaha yang telah memilih untuk auto moratorium ini ya. Di samping itu juga daripada April juga walaupun pengumuman hanyalah untuk auto moratorium, kita di Agrobank telah mengambil langkah proaktif di mana kita juga pada bulan Mac telah pun consult our customers dan bertanya sama ada mereka memerlukan rescheduling dan restructuring. Maknanya adakah perlu diubah pembayaran semula dan tempoh pembayaran cara pembiayaan yang mereka ada dengan kita tanpa menunggu Oktober. Kita telah memulakan seawal April tahun ini. Dari segi seperti yang saya sebutkan tadi, package-package prihatin Agrobank pun adalah salah satu daripada partisipan yang mana yang kebanyakan daripada customer-customer kita, contohnya Agrofood punya fund tu memang mungkin ramai yang layak adalah pelanggan-pelanggan yang ada di Agrobank atau pelanggan-pelanggan baru di dalam bidang agriculture ataupun agrofood. So setakat ini kalau kita bercakap pasal prihatin, SRF peruntukannya telah habis and untuk agrofood pula masih lagi available. Di Agrobank kita telah pun meluluskan sebanyak 1411 ya permohonan di bawah SRF dengan agrofood ni, di mana jumlahnya sebanyak 567 juta. Kami alu-alukan siapa lagi yang berminat untuk memohon agrofood dana financing di bawah dana agrofood masih lagi available dan kita tidak memerlukan sebarang cagaran dan dia punya kadar keuntungan adalah sebanyak 3.5% setahun untuk tempoh pembiayaan 5.5 tahun ya. Jadi berapa banyak pemohon telah pun membuat permohonan untuk SRF dan juga AF kali ini, Puan Khadijah? 1,411 tadi dengan amountnya dalam 567 juta. 1,411 pemohon sudah pun memohon untuk dana SRF dan juga AF dan katanya ia menyediakan kemudahan pembiayaan tanpa cagaran. Ya, dia telah pun menerima. Ya, telah menerima. Jadi SRF ni peruntukannya walaupun dah habis, tapi peruntukan di bawah AF ni masih ada lagi. Ya. Tapi dia cepat jugalah akan habis ya. Okey, itu saranan. Kena cepat untuk pastikan anda boleh dapat memohon bantuan ini dan sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan mengenai bantuan-bantuan yang ada di Agrobank dan selepas ini kita akan melakukan perbincangan itu dengan lebih lanjut tapi kita perlu rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azaman. Kita bercakap mengenai penjana bantuan dana usahawan agro dan bersama dengan kita di segmen Awani Pagi pada kali ini adalah Puan Khadijah Iskandar merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank untuk bercakap lebih lanjut mengenai bantuan yang disediakan kepada usahawan dan juga PKS di luar sana terutamanya bagi mereka yang menjayakan industri pertanian ini. Tadi kita dah bercakap lebih lanjut ataupun sedikit mengenai tempoh moratorium yang bakal berakhir pada bulan September ini dan kita tahu pada bulan Oktober nanti kebanyakan dari segi peminjam-peminjam ataupun kebanyakan dari segi usahawan akan mula membayar kembali mereka punya dari segi loan dan sebagainya. Jadi inisiatif yang diambil oleh pihak Agrobank telah pun diperincikan sendiri oleh Puan Khadijah Iskandar yang mengatakan tidak mempunyai, mungkin yang telah pun mengatakan mengenai lanjutan moratorium ataupun dapat pengguna dapat membuat penjadual ataupun pensuturan semula pembiayaan. Dan kita ingin melihat secara lebih detail kepada perkara ini, Puan Khadijah. Kita melihat kepada kita ingin menyokong dan kita ingin memperkasakan
usahawan-usahawan ini kerana kita tahu kesan kepada PKP dan juga kesan kepada COVID-19 ini mungkin hasil jualannya mungkin makin menurun dan sebagainya, dan ketika fasa pemulihan mungkin dapat dikembangkan semula mereka punya perniagaan. Namun inisiatif yang dijalankan oleh Agrobank dalam membantu untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam-peminjam bagaimana agaknya selain daripada melanjutkan moratorium ini? Okay. Seperti yang kita tahu ya, moratorium ni akan berakhir pada Oktober. Jadi seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, mereka-mereka yang terkesan oleh COVID ni yang memerlukan lanjutan moratorium hendaklah menghubungi pihak bank. Jadi soalannya, adakah akan disambung moratorium ini? Akan disambung secara bersasar, bukan secara automatik seperti yang dilancarkan pada bulan April hari itu. Apa maknanya bersasar? Mereka-mereka yang terkesan hendaklah menghubungi bank dan memohon, dan bank akan memberi kelulusan secara automatik. Jadi bila kita tanya siapakah yang terkesan, kategori yang terkesan yang akan mendapat automatic moratorium selepas mereka memohon adalah mereka yang telah pun hilang pekerjaan ataupun mereka telah gaji telah dikurangkan, yang ada pay cut ya. So mereka ni boleh terus pergi ke bank-bank atau menghubungi melalui website. Di Agrobank kita menyediakan permohonan secara online, dan di Agrobank juga kita cawangan-cawangan kita dibuka even pada hujung-hujung minggu, dan kita pun participate dengan program-program persatuan ataupun bank negara untuk memudahkan customer-customer kita datang untuk membuat sama ada mereka ingin melanjutkan lagi moratorium ini. Walaupun dua kategori itu adalah kategori yang kita kata akan dilanjutkan upon application secara automatik, mereka-mereka yang di mana household income dia terkesan, mungkin dia secara individu gajinya tak terkesan, tidak dipotong atau tidak hilang pekerjaan, namun mungkin isteri atau suami hilang pekerjaan, atau isteri atau suami itu sebenarnya peniaga-peniaga yang terkesan dengan PKP, mereka pun boleh menghubungi bank dan memohon. The difference is that dia bukanlah secara automatik sebab kita kena assess balik ya, tapi ada caranya. Jadi bila kita cakap moratorium, ada juga mereka mungkin yang kuasa untuk kita panggil payment capacity dia berkurang. Jadi dia perlu untuk kurangkan pembayaran dia, monthly installment dia. Itu kita panggil R&R, rescheduling and restructuring. So maknanya kita boleh buat R&R exercise juga. Mungkin kalau dia ada duit simpanan because of mora ni dia nak bayar sikit-sikit dulu pun boleh. Lepas tu nanti bila dapat pekerjaan boleh dia reinstate balik installment yang sama pun boleh. Boleh berbincang dengan pihak bank. Ada juga yang ramai yang risau, kenapa adakah dia punya rekod SECRIS akan affected? Sebab bila kita faham bila SECRIS rekod ni affected, mungkin di masa hadapan dia nak buat lagi application dia akan susah ya. Tapi tidak. Sepanjang tahun ini sampai Jun 2021, sekiranya ada restructuring exercise, rescheduling, perubahan-perubahan terma, tidak akan dilaporkan kepada SECRIS. Walaupun mungkin pada sekarang ini dia mungkin rasa tidak memerlukan, tapi mungkin pada tahun hadapan ada kesan-kesan COVID ni berlanjutan kepada certain individual, diorang pun boleh lagi untuk memohon R&R. Tidak semestinya stop September sahaja. Cuma yang saya ingin highlight here, walaupun kita dengar dalam media-media ramai yang sebelum ini menyuarakan supaya dilanjutkan moratorium, dan tetapi kita telah mengadakan targeted moratorium. Setakat ini jumlah mereka yang approach bank untuk moratorium ni amatlah rendah, kurang daripada 30% secara industri. Kita menggalakkan semua yang memerlukan restructuring ataupun extended moratorium period tu, sila berjumpa bank, bukan last minute bila 31 September, sebab kita takut nanti dia akan mengambil masa bila ramai yang datang. Macam saya cakap tadi, Agrobank sahaja ada 147,000 customer yang apply moratorium. Kalau 30% sahaja yang datang pada sebelum 1 Oktober, bayangkan kalau ada 100,000 datang secara serentak pada bulan Oktober, dia akan mengambil masa dari segi proses dia pula.
instead of secara automatik yang sekarang kita lakukan. Jadi agak mengejutkan Puan apabila tempoh moratorium yang automatik yang akan berakhir, tetapi sebenarnya masih ramai dan rendah lagi mereka yang memohon secara bersasar untuk menunjukkan moratorium, dan ini adalah perkara yang mungkin kita boleh highlight. Malah kami di Extra Hour ni juga memberi penekanan kepada mereka yang mempunyai pinjaman di bank-bank dan sebagainya untuk segera melaksanakan lanjutan ataupun memohon lanjutan moratorium ini supaya tidak memakan masa seperti yang Puan Khadijah nyatakan. Prosesnya agak panjang dan boleh menyukarkan pembayaran balik itu dilakukan, dan ini akan mengganggu banyak perkara yang masa hadapan nanti. Okey, dalam masa yang sama Puan Khadijah, kita nak melihat kepada sektor pertanian dan juga agriculture, yang mana kalau kita lihat ini merupakan sektor yang begitu penting ketika PKP itu, pergerakan terbatas dan sebagainya, pengangkutan makanan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan banyak yang terjejas. Dan apakah langkah Agrobank untuk menyokong sektor ini untuk memastikan bahawa rantaian makanan ini tidak terhenti dan juga selepas ini kalis krisis? Okey. Selain daripada pembiayaan yang kita berikan, kita juga ada menawarkan khidmat advisory services. Kita tahu sepanjang PKP ramai usahawan-usahawan yang secara mendadak terpaksa mencari alternatif untuk cara menjual produk-produk mereka. So ada yang selama ni belum pernah menggunakan online punya trading platform, terpaksa menggunakan to make sure that they continue to survive. Jadi kita sedia maklum, itu adalah salah satu contoh kelas-kelas bimbingan yang kita berikan, di mana kita panggil usahawan-usahawan yang berminat, kita lakukan juga secara online. Ya, disebabkan PKP, kita ikut SOP dan kita bantu mereka untuk macam mana untuk memasarkan produk-produk mereka secara online. Cara advertisingnya macam mana. Dan kita juga mengadakan dialog-dialog dengan usahawan-usahawan untuk berkongsi cara mereka menghadapi PKP dengan COVID-19 ini, supaya yang lain-lain pun boleh ambil pengajaran daripadanya, boleh belajar sama-sama. Itu adalah salah satu daripada aktiviti-aktiviti yang kita adakan yang berlangsung hingga sekarang. Seperti yang saya mention tadi, ada siri bimbingan perniagaan, ada klinik bisnes, ada sesi dialog dalam talian, dan pada bulan Oktober ni, 16 Oktober, kita ada mengadakan topik dialog COVID-19, pertanian dan jaminan bekalan makanan, di mana kita akan menjemput semua players-players, stakeholders dalam industri untuk berbincang, untuk mendapat idea-idea lagi macam mana kita boleh memperkukuhkan lagi industri ini. Ya. Baik, Puan Khadijah, kalau kita melihat kepada difahamkan Sabah antara negeri yang mempunyai tanah pertanian dan juga peladangan yang terbesar di Malaysia. Namun kekangannya adalah kita melihat kepada faktor geografi yang mungkin memberikan dari segi cabaran yang berbeza. Apa peluang yang ditawarkan oleh Agrobank untuk mereka yang mempunyai perniagaan berkaitan dengan agriculture ini, terutama di Sabah ini, boleh dimanfaatkan? Kita mempunyai cawangan di Sabah. Dan di Agrobank, cawangan-cawangan kita kebanyakannya adalah berada di kawasan luar bandar. Jadi di Sabah tidak terkecuali, kita ada banyak cawangan-cawangan yang mungkin bank-bank lain tidak ada. So dari segi bantuan yang kita salurkan, semasa SRF yang prihatin, package prihatin, Sabah sahaja telah pun kita approve sebanyak 41 juta. Ya, dalam SRF tu. Untuk penjana fund pula, kita telah setkan target sebanyak 38 juta. 38.6 juta Ya, 38 juta untuk kawasan Sabah sahaja. Di Sabah ni kita pun ada banyak sebenarnya usahawan-usahawan yang terlibat dalam pertanian seperti perikanan, peternakan burung walet, peternakan lembu, sayuran dan sebagainya. Kita ada produk atau program yang kita panggil Agronisa, di mana kita melibatkan kumpulan-kumpulan usahawan yang belum pernah membuat belum ada experience pun. Kita bantu mereka dari segi macam mana nak memulakan perniagaan, dan bila mereka dah tahu selok-belok perniagaan tu, kita bagi lagi bantuan dari segi financing, dan kita terus memantau perkembangan mereka. Dan alhamdulillah kita nampak ramai customer kita yang telah pun berjaya.
Puan, kita pun sebenarnya tak banyak masa, cuma kita ada lagi seminit lagi. Mungkin Puan boleh terangkan proses untuk mendapatkan bantuan daripada Agrobank ini, berapa lama tempohnya? Kerana sekarang ini orang kata lebih cepat, lebih bagus kan. Jadi berapa lama tempohnya dan adakah Agrobank memastikan bahawa proses itu berjalan dengan lebih cepat? Ya, kita telah pun mengubah cara kerja kita. Kita kata simplified process, dan sekiranya kita mendapat dokumen yang cukup, kita kata paling lama pun 14 hari waktu bekerja, depending on the amount. Kita pun telah empower cawangan-cawangan kita untuk approve application, terutamanya yang micro enterprises ya. So insya-Allah dia akan cepat. Lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu dan itu adalah maksimum lah. Maksimum lah. Ya, maksimum. Bergantung kepada jumlah pembiayaan itu jugalah kan. Pembiayaan. Okey, baiklah. Kita nak berterima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Agrobank, Puan Khadijah Iskandar atas perkongsian itu tadi, dan kita harapkan seperti yang Puan Khadijah nyatakan tadi, sebenarnya ramai lagi di antara yang peminjam-peminjam tidak tampil ke depan untuk memohon lanjutan moratorium. Itu adalah perkara yang sangat penting sekarang ini untuk dilakukan. Tidak perlu menunggu lama sehingga last minute, kerana apabila ramai peminjam-peminjam yang perlu diproses oleh Agrobank, ini memakan masa yang agak lama, dan kita harapkan ia tidak berlaku. Jadi kepada peminjam-peminjam luar sana, khususnya PKS yang terlibat dalam bidang pertanian juga agriculture ini, supaya tampil ke depan sekiranya anda betul-betul memerlukan bantuan lanjutan moratorium itu. Dan sahutlah cabaran pada ketika ini, kita jaga kita, bank jaga kita, kita pun jaga bank juga. Betul. Okey, sekian saja daripada kami di Awani Pagi ini. Hafizi. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.